A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, insya-Allah boleh baca. Baca sekali hadis lepas. Baik, sebelum kita mula hadis yang baru dibaca tadi, ada beberapa perkara lah anda terlupa berkaitan dengan hadis-hadis yang kita baca minggu lepas. Hadis yang pertama tu daripada Abu Hurairah, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Atau fawaid yang anda lupa nak sebut dalam hadis ni. Dalam hadis ni ada gesaan ataupun dorongan untuk kita mulazamah ataupun kekalkan adat kebiasaan, ketaatan ataupun kebaikan yang biasa kita buat. Benda jelaslah daripada perkataan Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Asalnya Nabi SAW larang daripada mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Lepas tu ada keringanan bagi orang yang ada adat dia berpuasa dan kena adat dia tu sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Jadi Rasulullah perintahkan untuk teruskan puasa. Jadi bersesuai kenalah dengan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, kan. Jadi sekasih-kasih amal kepada Allah Subhanahu wa taala yang amalan yang berterusan, walaupun amal tu sedikit tetapi dilakukan secara berterusan. Dan kalau kita dapat tambah sikit, jadi banyak dan berterusan, itu lebih la syak, itu lebih baik. Tapi tak mau kita buat dalam jumlah yang banyak tapi hanya sekali buat, lepas tu tak buat dah. Jadi kita kata barakah dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala tu dia terberhenti setakat tu saja, dia tidak berterusan kepada orang tu. Sebab tu sekasih-kasih amal tu adalah yang berterusan walaupun sedikit. Kemudian hadis tentang lihat anak bulan tu, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqadurulah. Ada riwayat yang lain fa akmilu iddata sya'ban 30. Apabila kamu melihat anak bulan Ramadan maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat anak bulan Syawal maka berbukalah. Dan Nabi kata jika berlaku kesamaran ke atas kamu, langit mendung ke, ghubar ke, jadi tak nampak anak bulan, jadi Rasulullah SAW perintahkan untuk kita sempurnakan bulan Sya'ban tu, bulan Sya'ban 30 hari. Dan
Zahir hadis ni yang kita sempurnakan bulan 30 sempurnakan 30 hari berlaku pada bulan Syaban ataupun berlaku juga pada bulan bulan Ramadan lah. Maksudnya tak nampak anak bulan Syawal, maka sempurnakan juga 30 hari. Kemudian ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi sebut syahra idin la yanqusan. Syahra idin yang dimaksudkan dengan syahra id, 2 bulan Aid, iaitu bulan Ramadan dan juga bulan Zulhijjah. Tidak berkurang. Jadi apa maksud tak berkurang? Seolah-olah zahir hadis tu bulan Ramadan dan juga bulan Zulhijjah tidak berkurang. Maksudnya dia kekal dalam keadaan 30 hari. Tapi dalam hadis ni, kita tengok hadis yang kita baca dalam Bulughul Maram ni, bulan tu boleh berlaku 29, boleh berlaku 30. Bulan Ramadan tu boleh berlaku 29 dan boleh berlaku 30. Jadi macam ada berlawan lah hadis ni dengan hadis yang kita baca tadi, syahra idin la yanqusan. Jadi ulama jawab maksud syahra idin la yanqusan, bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan tu tak berkurang, maksudnya tidak berkurang dia punya pahala. Pahala asal bagi ibadat-ibadat puasa yang kita lakukan tu tidak berkurang walaupun Ramadan pada tahun tu 29 hari. Itu maksud daripada hadis tersebut lah. Kemudian yang satu lagi, hadis yang terakhir minggu lepas kita baca tentang seorang A'rabi datang jumpa Nabi SAW. Dia kata dia nampak anak bulan. Lepas tu Rasulullah SAW tanya, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah? Dia kata na'am. Dan adakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Dia kata na'am. Lepas tu Rasulullah SAW terima penyaksian dia, dan Rasulullah perintahkan Bilal untuk bagi tahu pada orang ramai untuk berpuasa pada esok hari. Jadi dalam hadis ini kita dapati Rasulullah SAW memada dengan kata-kata adalah zahirah. Kan syarat orang yang nak jadi saksi tu dia tu adil. Dan adakah disyaratkan adalah batinah? Maknanya perlu kepada pengesahan seseorang itu adil. Jawapannya tidak. Cukup adalah zahirah, iaitu orang tu zahirnya baik, maka kita terima penyaksian dia. Jadi kita dapat tu daripada mana? Kita kata memada adalah zahirah tu iaitu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahawa seorang A'rabi datang kepada Nabi tu. Daripada hadis tu kita nampak Rasulullah tak tanya lebih. Cukup Rasulullah terima apa yang orang tu cakap. Dia mengaku dia dia Islam, dan Rasulullah terima syahadah dia. Rasulullah tak tanya pula orang lain, orang ni adil ke ataupun tidak. Cukup zahir dia adil, zahir dia orang baik, maka kita terima syahadah orang tersebut. Itu antara poin-poin lah yang lupa nak sebut minggu lepas. Baik, kita masuk kepada hadis yang baru kita baca tadi. Hadis daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Hadis ni diriwayatkan oleh khamsah. Maksudnya hak kutubus sittah tu tolaklah satu, tolak Bukhari. Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi. Dan Imam Tirmizi dan Nasa'i dia cenderung kepada mentarjihkan hadis ini adalah hadis mauquf. Jadi hadis ni ada khilaf lah. Hadis ni ada khilaf ulama, adakah hadis ni hadis marfu' ataupun hadis ni hadis mauquf. Dengan kata lain, adakah hadis ni perkataan Nabi ataupun hadis ni perkataan sahabat? Kan? Adakah perkataan Nabi ataupun perkataan Sayyidina Hafsah? Jadi ada khilaf di antara ulama. Nasa'i dan juga Tirmizi mentarjihkan mauquf, dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dia di sisi keduanya marfu'.
Baik, walidarul qutni la siyama liman lam yafridhu minal lail. Maksudnya tidak ada puasa bagi orang yang tidak niatkan puasa daripada waktu malam. Lam yafridhu maksudnya lam yanwihi. Dia tidak niat akan puasa daripada waktu malam. Itu hadis Hafsah berkaitan dengan niat puasa. Begitu juga dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah, hadis yang seterusnya, Sayyidina Aisyah cerita, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu hari Rasulullah masuk, datang kepada Sayyidina Aisyah, masuk ke atasku pada satu hari. Lalu Rasulullah SAW berkata, hal indakum syai', adakah di sisi kamu sesuatu? Maksudnya ada tak sesuatu untuk dimakan? Dalam riwayat lain, Nabi tanya Ghada, hal indakum Ghada? Ghada iaitu makanan yang dimakan sebelum zawal. Ma yu'kalu qabla zawal. Makanan yang dimakan sebelum zawal, itu sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Lepas tu Rasulullah kata, Sayyidina Aisyah kata, tidak, tak ada. Qulna la. Lepas tu Rasulullah kata, qala fa inni idzan shaim. Jadi kalau macam tu aku berpuasa. Jadi Rasulullah SAW mula berpuasa pada waktu tersebut. Sebagian ulama kata tanya Syafi'iyah lah. Maksudnya dekat sini Rasulullah mula insyakan puasa. Dia menjadikan puasa dia. Waktu tu dia niat puasa. Fa inni idzan shaim. Dan sebelum tu Rasulullah tak puasa. Kan? Sebab kalau sebelum tu Rasulullah puasa, buat apa Rasulullah nak minta makanan? Kalau dia memang awal-awal lagi dia dah puasa dah, buat apa dia nak pergi minta makanan, nak tanya makanan dekat Sayyidina Aisyah? Jadi menunjukkan sebelum tu Rasulullah tak puasa. Jadi Rasulullah tanya ada makanan ke tak? Lepas tu Sayyidina Aisyah kata tak ada. Jadi Rasulullah kata aku puasa. Baik, huraian lebih dia nanti kita akan hurai lepas ni. Thumma atana yauman akhar, kemudian Rasulullah datang kepada kami satu hari yang lain. Lepas tu Rasulullah Sayyidina Aisyah bagi tahu Rasulullah, faqulna uhdiya lana haisun. Dihadiahkan kepada kita hais, itu jenis makanan lah. Sejenis makanan daripada keju, kurma dan juga minyak sapi. Macam mana bentuk dia, Allah Alam, ditanya orang Arab lah. Pokoknya makanan lah, makanan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lepas tu Rasulullah kata, faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Rasulullah minta tunjukkan makanan tersebut. Lepas tu Rasulullah kata, aku tadi berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, lalu Rasulullah makan makanan tersebut. Jadi Rasulullah tadi berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Tadi Rasulullah puasa. Lepas tu sekarang ni Rasulullah makan pula apa yang ada tu. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada dua hadis ni, seolah-olah ada berlawan lah antara dua, kan? Satu hadis iaitu hadis Hafsah, dua-dua ni berkaitan dengan niat. Hadis Hafsah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang tak meniatkan, tidak memalamkan niat puasa dia, maka tidak ada puasa baginya. Jadi siapa yang tak niat puasa pada waktu malam, maka tiada puasa baginya. Hadis Sayyidina Aisyah pula, kalau kita tengok Rasulullah SAW niat puasa pada waktu siang. Jadi ni antara dalil lah ulama yang membezakan antara puasa fardu dan puasa sunat. Ni kita akan tengok nanti, kita akan huraikan lagi lah. Jadi kalau kita tengok ni berlawan lah. Pertama sekali kita tengok seolah-olah ada bukan seolah-olah, memang ada berlawan. Hadis yang pertama Rasulullah kata siapa yang tidak memalamkan niat, tidak ada puasa baginya. Lepas tu hadis yang kedua pula, Rasulullah niat pada siang hari. Kan sebab Rasulullah tanya makanan tu dalam riwayat yang lain, makanan yang dimakan sebelum zawal, sebelum zuhur, kan. Jadi asalnya Rasulullah tak puasa, lepas tu barulah Rasulullah niat puasa. Jadi berlawanlah. Jadi apa jawab ulama'nya? Jadi dalam mazhab kita, ulama Syafi'iyah menanggungkan hadis Sayyidina Hafsah kepada puasa
atas puasa wajib. Hadis man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, dan la siyama liman lam yafridhu minal lail, itu merujuk kepada puasa wajib. Adapun puasa sunat, tak syarat pun untuk memalamkan niat. Tak syarat untuk kita menjatuhkan niat pada waktu malam, berdasarkan kepada hadis Aisyah ni, yang mana Rasulullah niat pada siang hari. Kalau kita lihat kepada hadis Hafsah, dia bagi hukum umum. Umum dia dekat mana? Umum dia dekat perkataan fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Tak ada puasa yang sahih. Kan? Sebab lafaz siyam lafaz nakirah. Nakirah fi siyakin nafyi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi bagi faedah umum. Jadi tidak ada puasa. Ada puasa wajib ataupun puasa pada puasa sunat. Tak ada puasa wajib yang sahih dan tidak ada puasa sunat yang sahih bagi orang yang tidak memalamkan niat puasa dia. Jadi dalam hadis ni umum. Sama lah juga la siyama tu kan. Tapi hadis Aisyah mengkhususkan keumuman hadis Hafsah. Hadis Aisyah mengkhususkan keumuman hadis Hafsah. Jadi bukanlah semua puasa, tapi puasa wajib sahaja. Sebab ada hadis lain yang mengkhususkan keumuman hadis ni, iaitu hadis Aisyah yang menunjukkan Rasulullah niat puasa pada siang hari. Jadi kedua-dua hadis ni lah jadi dalil bagi ulama yang membezakan antara puasa fardu dan juga puasa sunat. Jadi puasa fardu wajib memalamkan niat, adapun puasa sunat tak wajib memalamkan niat. Boleh dia berniat puasa pada siang hari dengan syarat sebelum zawal, sebelum daripada masuk waktu zuhur. Dan dengan syarat waktu dia niat tu, sebelum tu pada waktu pagi tu dia tidak melakukan perkara-perkara yang menafikan puasa, seperti makan, minum, jima' dan selainnya lah yang membatalkan puasa. Hukum tu ambil daripada mana? Ambil daripada hadis Aisyah tu lah. Ambil dari hadis Aisyah ni dalam riwayat yang lain. Yang mana Nabi tanya, hal indakum ghada. Kamu ada tak makanan ghada, iaitu makanan yang dimakan sebelum zawal. Jadi sebab itulah ulama Syafi'iyah di situ ada apa kata tak boleh boleh niat puasa sunat sebelum zawal, dengan syarat sebelum tu dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi dengan lihat riwayat yang lain lah. Kalau tak, kita pun tertanya-tanya juga macam mana boleh dapat sebelum zawal tu kan. Yang kata boleh sampai selepas zawal tu pun adalah juga hujah-hujah dia dan hadis-hadis yang lain. Jadi begitulah, hadis ni banyak. Jadi ada sebahagiannya dipegang oleh ulama ni, sebahagiannya tidak. Dan ulama lain pula dia pegang hadis lain pula. Jadi hukum tu jadi berbeza-beza lah. Cuma fokus kita lebih kepada mazhab Syafi'i. Jadi dalam hadis Aisyah tu Nabi kata fa inni idzan shaimun. Jadi ulama Syafi'iyah kata Rasulullah menjadikan puasa dia waktu tu dia baru niat puasa. Jadi sebagian ulama kata tak, dia tak insya' pun waktu tu. Rasulullah cuma mengkhabarkan, menceritakan kata dia berpuasa, bukannya dia baru niat puasa waktu tu. Ada yang mentafsirkan perkataan fa inni idzan shaim tu makna dia macam tu, bukannya makna insya'. Jadi ada khilaf lah dalam mentafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Baik. Lihat kepada hadis Hafsah, perkataan Nabi fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Kat situ kita dapat umum lah kan, keumumannya dapat daripada lafaz siyam tu yang merupakan isim nakirah berada di halaman nafi.
Dan tiada kat sini, nafi kat sini, nafi sihah. Nafi, tidak ada puasa. Maksudnya nafi sihah. Kita takdirkan lah. Dia punya khabar dia kan. Fala siyama sahihun. Tidak ada puasa yang sahih. Samalah juga dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak ada solat. Jadi dalam mazhab kita bawa la salata ay sahihah. Maksudnya tidak ada solat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau mazhab lain macam mazhab Hanafi, dia tak tanggungkan, dia tidak tafsirkan dia punya khabar la salata tu dengan sahihah, tetapi la salata kamilah. Maksudnya tidak ada solat yang sempurna. Solat sah tapi tak sempurna. Jadi daripada situ khilaf pada hukum, khilaf pada takdir, khilaf pada hukum. Jadi samalah kat sini. Dalam hadis ni Abu Musa Muhammad, ulama Syafi'iyah, bahawa tidak ada puasa yang sah bagi orang yang tidak memalamkan niat puasa, iaitu puasa fardu. Baik, kembali balik kepada hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah ni, di akhir hadis tu Rasulullah kata falaqad asbahtu shaiman faakala. Rasulullah bagi tahu, kata aku berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Lalu Rasulullah, Sayyidina Aisyah cerita, lalu Rasulullah makan. Jadi daripada hadis ni menunjukkan boleh untuk kita keluar daripada puasa sunat. Kita dah puasa dah, lepas tu kita nak keluar daripada puasa tu, dengan mana tak mau puasa, nak makan, tak jadi puasa. Jadi hukum dia boleh. Berdasarkan hadis ni lah. Berdasarkan hadis Aisyah ni, yang mana Rasulullah asalnya berpuasa, lepas tu Rasulullah makan. Dan juga hadis yang lain, iaitu hadis Ummu Hani. Hadis Ummu Hani, yang mana Rasulullah kata as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi in sya'a shama wa in sya'a aftara. Hadis ni ada kisah lah. Kisah dia, Rasulullah SAW minum air. Rasulullah SAW minum air di rumah Ummu Hani, kalau tak salah pada Fathu Makkah. Dan Ummu Hani berada di sebelah kanan Nabi SAW. Lalu Rasulullah pun bagilah lebihan air yang diminum Nabi SAW kepada Ummu Hani. Dan Ummu Hani ketika tu puasa. Dan Ummu Hani pun minum sebab memandangkan lebihan air Nabi tu. Sedangkan dia puasa, tapi memandang lebihan air Nabi tu, dia pun minum air tu. Lepas dia minum air tu, dia tanya, dia bagi tahulah Nabi, dia kata aku tadinya berpuasa. Jadi macam mana hukum puasa aku ni? Lepas tu Rasulullah pun sebutlah perkataan tu, hadis yang dibacakan tadi, as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi in sya'a shama wa in sya'a aftara. Dalam riwayat lain as-saimul mutatawwi' aminu nafsihi. Lafaz amin. Ada lafaz amin, ada lafaz amir. Maksudnya orang yang berpuasa secara sukarela, puasa sunat lah, dia ni ada ikhtiar, dia sebagai ketua bagi diri dia, amiru nafsihi. Maksudnya dia ada ikhtiar untuk buat apa? Untuk teruskan berpuasa ataupun berbuka. Dia ketua lah, dia yang buat pilihan. Nabi cakap insya'a shama wa insya'a aftara. Jika dia nak, dia boleh berpuasa, teruskan berpuasa. Jika dia nak puasa, dia boleh teruskan puasa, insya'a. Dan jika dia nak berbuka, aftara, dia boleh berbuka. Itu antara hadis lain lah yang ulama jadikan dalil boleh untuk keluar daripada puasa sunat, dan dikiaskan dengan dengan masalah-masalah yang lain. Jadi hadis tu kaitan dengan puasa kan, jadi dikiaskan dengan masalah yang lain lah. Solat contohnya. Jadi solat sunat kita semayang, lepas tu ada orang ketuk pintu, kita nak batalkan solat, kita nak buka pintu, boleh ke tak boleh? Hukum dia boleh.
Kan? Sebab puasa tu puasa sebab solat tu solat sunat. Adapun puasa yang wajib ataupun solat wajib, jadi hukum dia haram tanpa ada keuzuran. Samalah ibadat-ibadat yang lain pun. Bila dia dah masuk dalam ibadat tu, dan kalau ibadat tu ibadat wajib, maka haram untuk dia keluar. Sama juga puasa. Sama ada puasa tu wajib, puasa wajib itu puasa Ramadan ataupun puasa qada ataupun puasa kafarah ataupun puasa nazar. Kalau dia dah bermula puasa, maka haram untuk dia berbuka tanpa ada keuzuran. Sama ada qada puasa tu, puasa qada yang dia buat tu alal fawr ataupun alal tarahi. Wajib diqada secara segera ataupun bukan secara segera. Bila dia dah masuk dah mula berpuasa, haram untuk dia keluar. Kecuali kalau ada keuzuran, sakit ke, kan? Contohnya, ataupun dia orang yang bermusafir, boleh dia berbuka. Itu tak apa. Dan dikecualikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ibadat sunat yang dikecualikan. Yang mana ibadat sunat ni kalau dia buat, dia kena habiskan. Dia tak boleh keluar. Itu ibadat haji dan juga umrah. Maknanya umrah sunat dan juga haji sunat. Dia dah buat umrah dah, umrah wajib dah settle dah, haji wajib pun dah settle dah. Dia nak buat pula. Bila dia dah niat dah ihram, bila dia dah berihram, maka wajib dia sempurnakan dia punya umrah dan juga sempurnakan dia punya haji. Yang ni kena dalil lain lah. Kerana firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan, ada amar, wal amru lil wujub. Sempurnakanlah haji dan umrah tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wajib dia sempurnakan. Walaupun umrah tu umrah sunat, walaupun haji tu haji sunat. Baik. Kemudian Allahumma sayyidina Muhammad, dalam hadis ni juga, dalam hadis Aisyah ni, antara faedah yang kita boleh dapat, muasyarah ataupun nak cakap apa, talattuf Nabi lah. Talattuf, ada kita kata sifat lemah lembut Nabi dengan isteri dia. Kita boleh nampak lah dalam ni, yang mana Rasulullah SAW tak suruh, dia tak perintahkan isteri dia sediakan makanan, tapi dia tanya hal indakum syai'. Dia tak kata ahdiri li ta'aman ataupun seumpamanya lah. Dia tak perintahkan, tapi dia tanya ada makanan tak? Tak ada, tak apa, puasa. Jadi kat situ kita boleh tengoklah macam mana muasyarah Nabi dengan isteri dia. Yang boleh yang sepatutnya dijadikan kuduah lah, kuduah kepada kita umat dia. Dan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib untuk kita niatkan tentu kita niat puasa tu tiap-tiap malam. Setiap hari wajib kita niat. Maksudnya setiap malam, contohnya Ramadan ni kan, tiap-tiap malam kita wajib niat untuk puasa pada esok hari. Puasa 30 hari wajib niat 30 hari, 30 malam. Puasa 29 hari wajib kita niat 29 malam. Berbeza dengan mazhab Maliki yang membolehkan. Mazhab Maliki yang ni dia khilaf dengan jumhur. Maksudnya ketiga-tiga mazhab lagi wajib kena puasa, wajib kena niat tiap-tiap hari puasa dia tu, kan? Cuma ulama khilaf lah, adakah wajib memalamkan niat? Sepakat semua mazhab wajib niat untuk sah puasa. Innamal a'malu binniyat. Cuma khilaf dia, boleh tak nak niat selepas fajar? Yang tu khilaf. Wajib niat untuk sah puasa, yang tu ittifaq semua mazhab. Cuma khilaf, adakah wajib adakah boleh untuk niat sebelum fajar? Dalam mazhab kita, puasa fardu tak boleh, puasa sunat boleh.
Lepas tu boleh dah nak puasa sebulan, nak niat puasa sebulan terus itu. 3 mazhab kata tak boleh, kena niat hari-hari. Mazhab Maliki kata boleh. Boleh untuk niat sebulan terus bagi puasa yang sifat dia tu berturut-turut, ada tatabuk. Dalam mazhab kita tak. Dalam mazhab kita kata tak boleh sebab setiap satu hari puasa itu merupakan puasa yang tersendiri. Puasa hari ini dia sempurna dengan kita berbuka sekali, dan puasa esok merupakan satu ibadat lain pula. Bandingan dia seperti mana puasa, seperti mana solat 4 rakaat yang kita buat dengan 2 salam. Jadi bila kita dah bagi salam selepas sembahyang 2 rakaat, kita nak sembahyang 2 rakaat lagi, maka adakah boleh kita memada dengan niat 2 rakaat yang awal tadi? Jawabnya tak boleh, kita kena niat balik. Jadi macam itulah puasa ni. Lepas kita dah, bila kita dah niat dan kita dah berbuka, kita nak puasa pula esoknya, kita kena niat lain. Sebab puasa hari ni terasing dengan puasa esok hari. Tapi mazhab Maliki boleh. Sebab dia kata hukum dia satu ya. Sebab dia wajib tatabuk. Dia tak terimalah kita punya hujah tu. Kata memanglah puasa hari ni, kita cakap Muhammad Sayyid Ahmad, memang ada berbuka. Puasa hari ini ada berbuka, tapi berbuka tu juga tetap satu ibadat, termasuk dalam ibadat puasa tu. Lepas tu ada waktu malam. Jadi malam tu adakah boleh kita buat puasa lain pada waktu malam tersebut? Jawab dia tak boleh. Dan esok kita akan puasa Ramadan juga. Jadi dia sambunganlah, dia rentetan daripada situ kan. Dia ada tatabuk, dia berturut-turut. Yang tak berturut-turut macam mana? Yang tak berturut-turut, kalau antara 2 puasa, kita boleh letak puasa lain di tengah-tengah tu. Kan? Yang tu dikira sebagai tidak berturut-turut. Jadi yang berturut-turut di sisi depa tu macam puasa Ramadan. Kan? Sebab hari ni kita puasa Ramadan, esok pun kita puasa Ramadan, lusa pun kita puasa Ramadan. Macam tu juga kafarah yang kita kena buat secara berturut-turut. Hari ni puasa Ramadan, hari ni puasa kafarah, esok kafarah, lusa kafarah, dan begitulah seterusnya. Celah-celah tu kita tak boleh letakkan puasa lain. Kan? Tak boleh kita letakkan puasa lain. Sebab malam tak boleh kita nak puasa. Jadi waktu tu adanya tatabuk. Jadi yang mana puasa yang ada tatabuk, maka boleh untuk dia niat dengan satu niat sahaja. Dan apabila berlaku perkara-perkara yang memutuskan tatabuk, maka dia wajib tajdid semula niat. Sebab tu perempuan haid yang niat sebulan terus, kan kita digalakkan untuk taklid mazhab Maliki. Di Malaysia ni pun kalau kita tengok bila masuk bulan puasa, tersebarlah kan niat puasa tu, niat puasa sehari dan niat puasa sebulan. Memang dalam ulama-ulama mutaakhirin menggalakkan untuk kita taklid mazhab Maliki, niat puasa sebulan, dan dalam masa yang sama niat hari-hari. Tapi kalau perempuan haid, bila berlaku haid, lepas tu suci daripada haid, dia kena tajdid semula niat puasa sebulan tu. Dia kena tajdid balik. Sebab niat puasa sebulan tadi dah kira dah habis dah selesai dah. Sebab berlaku perkara yang memutuskan tatabuk. Begitu juga orang yang musafir. Itu juga orang yang musafir. Bila dah habis safar dia kena tajdid semula puasa sebulan tu. Dia niatlah puasa apa yang berbaki daripada bulan Ramadan tersebut. Boleh. Tak syarat pun nak niat puasa sebulan ni mesti awal Ramadan. Kalau dah pertengahan Ramadan ataupun hari kedua Ramadan, tak boleh dah. Sebab dengar-dengar ada yang ada orang tanya lah, dia kata ada orang cakap macam tu. Allahu'alam. Kan? Tak tahulah siapa yang cakap tu, tapi tak tepat lah. Sebab yang betulnya boleh. Walaupun niat puasa sebulan tu berlaku bukan di awal Ramadan. Jadi dia niat puasa apa yang berbaki daripada Ramadan tersebut. Itu antara tanbih lah yang perlu kita ambil perhatian bagi orang yang haid ataupun musafir ke. Bila putih safar, putih haid, wajib dia tajdid semula niat puasa sebulan tersebut. Baik, habis
berkaitan hadis Hafsah dan juga hadis Aisyah. Masuk kepada hadis yang seterusnya. Baik, baca. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis daripada Sahal bin Sa'din radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Itu hadis berkaitan menyegerakan berbuka puasa. Jadi kata dia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia itu dalam keadaan baik selama mana, maksudnya dalam keadaan baik dalam agamanya selama mana mereka menyegerakan berpuasa. Ada riwayat ada tambahan wa akharus suhur. Maksudnya senantiasa manusia itu dalam keadaan baik dalam agamanya selama mana mereka menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur. Jadi dalam hadis ni ada disunatkan. Kita dapat daripada hadis ni disunatkan untuk segera berbuka puasa. Kan? Dan yang dimaksudkan dengan an-nasu dalam hadis tu bukanlah semua manusia, walaupun lafaz dia umum kan, an-nas. Tapi maksud dia tu bukanlah semua manusia, tetapi maksud dia adalah al-muslimuna as-saimun, iaitu orang Islam yang berpuasa lah, bukannya semua manusia. Bandingan dia seperti ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala kata, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Allah kata alladzina qala lahumun nas. Ini cerita tentang Naim kalau tak salah, Naim bin Mas'ud Al-Ashja'i, yang pergi jumpa orang-orang Islam ni. Dia bagi tahu kata Abu Sufyan dan sahabat-sahabat dia duk himpun orang nak serang hangpa ni. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia kat situ pun bukan semua orang, tapi merujuk kepada orang tertentu. Alladzina qala lahumun nasu, an-nas tu pun merujuk kepada seorang je sebenarnya. Dia am makhsus, am yuradu bihil khusus. Lafaz am tapi yang dikehendaki dengan lafaz tersebut adalah orang yang tertentu. Sebab an-nas yang pertama tu maksudnya merujuk kepada Naim bin Mas'ud Al-Ashja'i. Dia lah yang bagi tahu dekat sahabat-sahabat Nabi apa semua ni. Dia bagi tahu innan nas, sesungguhnya manusia. Ni pun bukan semua manusia juga, merujuk kepada Abu Sufyan dan sahabat-sahabat dia. Sesungguhnya Abu Sufyan dan sahabat-sahabat ni tengah duk berhimpun nak serang kamu. Lepas tu dia fakhshawhum, takutlah mereka. Tapi orang Islam tak, dia tak takut. Fazadathum imana. Yang demikian itu menambahkan lagi keimanan mereka. Tafsir dia boleh tengok dalam kitab tafsir lah. Cuma nak bagi tahunya lafaz an-nas kat situ dalam ayat tu bukannya bermakna umum, tapi merujuk tapi bermakna khusus. Sama juga dalam hadis ni, la yazalun nasu. An-nas kat sini merujuk kepada orang Islam yang berpuasa lah. Jadi senantiasalah manusia iaitu orang yang berpuasa tu, orang Islam yang berpuasa dalam keadaan baik selama mana mereka menyegerakan berbuka, dan dalam ada riwayat yang lain ada tambahan, dan melewatkan
dan melewatkan sahur. Dan tuntutan untuk kita segera berbuka ni apabila telah yakin masuk waktu lah, kan? Apabila telah yakin masuk waktu. Waktu tu barulah kita disunatkan segera berbuka. Kalau tak yakin lagi, kalau tak yakin tidak disunatkan. Baik. Kemudian hadis daripada Tirmizi, Hadis Tirmizi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hadis daripada Abu Hurairah. Nabi kata Allah berfirman. Jadi hadis yang dalam hadis tu ada sebut Allah Ta'ala berkata, maka hadis tu kita panggil hadis kudusi lah. Dia hadis ni hadis kudusi. Nabi kata Allah Ta'ala berfirman, sekasih-kasih hamba aku kepada aku, iaitu mereka yang mereka yang segera berbuka puasa. Salah. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Sekasih-kasih hamba aku kepada aku, iaitu mereka yang hamba-hamba aku yang lebih segera berbuka puasa. Dalam hadis ni pun sama jugalah. Kita dapat daripada hadis ni tuntutan untuk kita segera berbuka puasa, dan dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab bila kita segera berbuka puasa, waktu tu kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu kita dikira ittiba' Nabi. Dan ittiba' Nabi, dia punya samarah dia punya faedah dia adalah dapat kasih dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala sebut in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cintakan Allah Taala, apa yang patut kita buat? Jawab syaratnya apa? Fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yuhibbukumullah. Kenapa sini majzum kan? Majzum sini jawab tolak. Tolak fattabi'uni. Ikutlah aku. Jadi samarah dia, kita kata dia punya faedah daripada ikut tu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan kasihkan kamu. Jadi muafakatlah seperti mana yang disebut oleh ayat Al-Quran. Di sini hadis Allah Taala kata sekasih-kasih hamba aku kepada aku yang yang menyegerakan berbuka. Sebab bila dia menyegerakan berbuka, maka waktu tu dia ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan segera berbuka ni antara takalif, di antara takalif yang kena dengan nafsu kita lah. Kena dengan nafsu kita, dengan keinginan kita. Kebiasaannya takalif syar'iyah ni, bebanan-bebanan syarak ke atas kita hamba ni, biasanya perkara-perkara yang tak setuju oleh nafsu. Kita kalau boleh tak mau puasa, kita nak makan, tapi Allah Taala suruh makan, Allah Taala suruh puasa, tak bagi makan. Kalau boleh kita nak rehat, nak tidur je time subuh tu, Allah Taala suruh untuk kita bangun sembahyang subuh, kan? Kalau boleh kita nak yang mudah-mudah, yang lazat-lazat. Tapi takalif datang benda yang tidak muafakat dengan apa yang keinginan nafsu kita. Tapi dalam pada tu ada juga takalif, bebanan syarak yang sesuai, yang disetujui oleh nafsu kita. Antaranya yang ni lah, segera berbuka. Kita duk lapar ni, kan, kalau boleh memang kita nak segera berbuka lah. Dan syarak suruh kita untuk segera berbuka. Waktu tu tuntutan syarak sama dengan keinginan nafsu kita. Tapi kalau
Sok dak? Sahur. Kalau sahur ni dia tak samalah. Waktu tu kita nak tidur. Tapi syarak suruh untuk kita bersahur. Sebab tu Ramadan ni dia madrasah. Dia merupakan satu sekolah lah yang mendidik kita. Dia bulan tarbiyah, dia mentarbiah kita. Kalau kita ikut betul, insya-Allah kan, adalah dapatlah kita pasti akan dapatlah samarah la'allakum tattaqun tu. Dan kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala halang kita waktu kita ada keinginan untuk makan. Waktu siang ni kita nak makan ke kita tak mau makan? Kita nak makan kan? Kita dah bangun tidur lapar apa semua, kita nak makan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi makan macam tu. Lepas tu waktu sahur tu, waktu yang kita nak tidur, kita tak mau makan. Tapi syarak suruh kita makan. Taklah wajib. Tapi dituntut, syarak tuntut untuk kita makan pada waktu tersebut. Jadi dia tak samalah kalau kita buat dengan sebab junjung perintah. Jadi pahala dia kita sangat besar lah kan. Lebih-lebih lagi pada bulan puasa, dan dia mendidik nafsu kita untuk kita buat satu benda tu kerana kerana junjung perintah syarak. Nabi suruh kita bersahur pada waktu yang kita kata waktu yang kita nak tidur, tapi kita bangun juga untuk bersahur pada waktu tersebut kerana junjung perintah Nabi. Jadi besarlah. Sebab tu kena sentiasa kita silaukanlah apa yang kita buat tu. Hak ni Nabi buat. Jadi aku pun nak buat, nak ikut apa yang Nabi SAW buat. Kita akan rasa seronok apa yang kita buat tu. Dan kita buat dalam keadaan kita tahulah. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kan? Nabi kata tasahharu. Maksudnya bersahurlah kamu. Yakni tanawalu syai'an ma waqtas sahar. Maksudnya capailah, ambil makanlah. Kan, atau minum, ambil makan dan minum, atau minum sesuatu pada waktu sahur. Sebab apa tu? Fa inna fis sahuri barakah, kerana pada sahur itu ada barakah. Kerana pada sahur itu ada barakah. Jadi dalam hadis ni kita dapat tuntutan untuk bersahur. Dalam hadis ni amar tasahharu, tasahhara ya tasahharu tasahhuran. Dia punya amar dia tasahhar. Bila dah jamak tasahharu. Jadi al-amru lil wujub. Itu pada asalnya lah. Amar menunjukkan pada hukum wajib. Tapi dalam hadis ni amar kat sini bukanlah amar yang membawa hukum wajib, tapi amar di sini amru nadbin. Amar yang menunjukkan pada hukum sunat, sebab kerana dalil lain lah, dalil ijma'. Ijma' ulama bahawasanya sahur tidak wajib. Dalam hadis disebut fis suhur. Kalimah as-sahur tu ada dua dobit. Pada huruf sin tu didobitkan dengan dengan dhammah, dan didobitkan dengan fathah. As-sahur ataupun as-suhur, dua-dua betul. Memang didobitkan kedua-duanya di dalam hadis. Kata apa beza makna sahur dengan makna suhur? Kalau kita dhammahkan sin, as-suhur, maksud dia perbuatan kita makan sahur. Itu makna suhur. Al-aklu waqtas sahar, itu makan pada waktu sahur. Perbuatan kita makan pada waktu sahur itu dinamakan suhur. Tapi kalau sahur dengan fathah, itu maksud dia makanan yang dimakan pada waktu sahur. Itu beza dia. Sama macam wudu dan juga wadu.
Kalau wuduk, iaitu perbuatan kita ambil wuduk. Kan, nama bagi perbuatan kita mengambil wuduk itu dinamakan wuduk dengan dhammah. Tapi kalau waduk dengan fathahkan waw, maka maksud dia ayak yang kita gunakan untuk berwuduk. Itu dalam hadis Rasulullah disebut dalam hadis Ibn Abbas kalau tak salah, dia sediakan waduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia sediakan ayak untuk Nabi berwuduk. Itu beza dhabit sahur ataupun suhur. Beza perkataan sahur dan juga suhur. Dua-dua betul. Dan pada dua-duanya ada barakah. Pada waktu makan sahur ada barakah, perbuatan kita makan sahur ada barakah, dan makanan yang dimakan pada waktu sahur pun ada barakah juga, kata ulama. Sebab tu ada yang menyuruh orang untuk makan pada waktu sahur. Tak? Walaupun dia tak puasa. Sebab apa? Sebab makanan pada waktu itu ada barakah. Kerana pada waktu tersebut ada barakah, seperti mana yang kita dapat daripada hadis ni lah. Jadi sunat untuk kita bersahur dan sunat untuk kita mentakhirkan sahur. Sunat untuk kita bersahur dan sunat untuk kita mentakhirkan sahur. Kalau dekat hampir dengan kita mentakhirkan sahur sehingga hampir-hampir dengan subuh. Dalam satu hadis tak ingat nama sahabat tu, dia kata dia bersahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mereka pun berdiri untuk menunaikan solat. Lepas tu orang tanya dia, berapa kadar di antara sahur dan juga solat tu. Dan dia sebut kadar 50 ayat. 50 ayat pertengahan lah, tidak terlampau laju dan tidak terlampau perlahan. Dalam 10 minit, 15 minit macam tu je, lebih kurang, kan. Tapi kalau kita nak makan nasi, jadi kita ambil lah masa yang lebih sikit, kan. Kalau mereka mungkin mudah roti kurma, itu 15 minit lagi boleh dah. Waktu yang sesuai, kan, untuk kita makan. Kalau kita perlewatkan sehingga waktu tu, tu lebih baik. Waktu sahur ni bila? Mula masuk waktu sahur ni bila? Di dalam mazhab kita Syafi'i, waktu sahur tu bermula daripada pertengahan malam. Maknanya separuh malam yang kedua. Jadi malam tu kita bahagi dua, separuh yang kedua tu mulalah masuk waktu sahur. Jadi kalau siapa yang makan sebelum pertengahan malam yang kedua, maka makanan tersebut tidak dikira sahur walaupun dia niat sahur, kan. Sebab bukan waktu dia lagi. Kemudian sahur ini kita akan terhasilnya sahur tu, makan sahur tu walaupun sedikit makanan ataupun sedikit minuman, sesuap makanan ataupun seteguk minuman. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut as-sahur kulluhu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dia kata sahur itu kesemuanya ada keberkatan, maka janganlah kamu tinggalkan sahur walaupun seorang daripada kamu meneguk satu teguk daripada ayak. Walaupun dia minum seteguk ayak. Fa inna Allaha, sebab apa? Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kerana Allah Taala dan para malaikatnya berdoa ke atas orang-orang yang bersahur. Jadi ada kelebihan yang banyak bagi orang yang bersahur ni. Sebab tu ada
disebut ada padanya barakah, dan barakah tu pula dengan lafaz kita kata dengan lafaz bukan perkataan barakah itu tidak dikaitkan dengan barakah dunyawiyah ke ataupun ukhrawiyah, tak dikaitkan, yang menyebabkan dia terpakai kepada dua-dua. Apakah kebaikan tu? Barakah ni kan al-khairul ilahi. Ada yang tafsirkan al-barakah dengan mana al-ajru was-sawa. Betul juga, sebab ada pada sahur itu ada pahala. Kita ikut ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan ibadat. Dan para ulama sebutlah kebaikan-kebaikan duniawi dan juga kebaikan-kebaikan ukhrawi. Di antaranya bila kita bersahur ni, kebaikan duniawi dia, badan kita lebih kuat lah. Badan kita lebih kuat berbanding kalau kita tidak makan apa-apa. Lepas tu kita ada kecergasan pada siang hari tu. Lepas tu mengelakkan daripada kesukaran ketika berpuasa. Juga boleh menolak orang kata sifat yang tidak elok yang disebabkan kerana terlampau lapar. Sebab kadang-kadang kalau bila kita terlampau lapar, emosi kita terganggu. Kita cakap dengan orang lebih kurang, kita balas apa yang orang cakap lebih kurang, kan? Jadi dengan kita makan sahur tu, itu boleh menolak perkara tersebut. Dan banyak lagi lah yang disebutkan. Itu antara kebaikan duniawi yang kita boleh dapat daripada bersahur. Dan kebaikan ukhrawi pula yang kita boleh dapat, iaitu yang pertama sekali ittiba' sunnah lah. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada gesaan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian mukhalafah ahli kitab. Sebab ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya ahli kitab tidak bersahur. Dalam Sahih Muslim. Boleh rujuk di sanalah. Ahli kitab tidak bersahur. Jadi kita mukhalafah ahli kitab. Ahli kitab tak bersahur, jadi kita bersahur. Lepas tu sahur tu jadi punca lah. Jadi punca, jadi asbab untuk kita berzikir, untuk kita berdoa, kan? Dan jadi sebab juga untuk diperkenankan doa, sebab waktu tu antara waktu yang awqat mustajabah, antara waktu-waktu yang diperkenankan doa. Dan juga jadi sebab juga untuk kita bangun beribadat pada malam tersebut, dan juga jadi latihan lah kepada kita untuk tahajud. Jadi kebaikan-kebaikan pada bersahur tu sangat banyak. Kebaikan-kebaikan duniawi dan juga kebaikan ukhrawi. Baik, satu lagi hadis baca. Baik. Hadis daripada Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila berbuka seorang kamu, maka hendaklah dia berbuka di atas tamar. Maksudnya dia berbuka dengan makan tamar. Fa illam yajid, maka jika dia tak dapat tamar untuk dijadikan makanan awal berbuka, fal yuftir ala ma'in, maka hendaklah dia berbuka dengan ayak. Fa innahu tahur, kerana bahasanya ayak itu tahur, suci. Baik. Jadi zahir daripada hadis ni menunjukkan atas sunat berbuka dengan buah tamar. Dan kalau buah tamar tak dapat, maka digantikan dengan ayak lah. Dengan digantikan dengan ayak untuk kita
untuk kita berbuka. Dalam hadis yang lain daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabatin qabla an yusalli. Rasulullah berbuka dengan beberapa biji rutab. Tamar apa? Tamar basah kan? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa rutab, beberapa tamar basah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Fa illam takun rutabatun fatamaratun. Maka jika tidak ada rutab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makan beberapa biji tamar. Fa illam takun tamaratun, maka jika tidak ada tamar, hasawatin min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan teguk beberapa teguk air. Jadi berdasarkan dua hadis ni, kan? Berdasarkan dua hadis ni, bukan hadis yang tadi saja. Hadis yang anda baca baru baca ni, yang Rasulullah makan dengan rutab, lepas tu tak ada rutab dengan tamar, lepas tu dengan air. Daripada sinilah para ulama dia sebutkan tertib makanan yang yang kita nak capai dulu untuk kita berbuka, kan? Jadi yang pertamanya rutab. Jadi kalau tak ada rutab, maka digantikan dengan tamar. Kalau tamar tak ada, ganti dengan air. Kalau air tak ada, barulah makan dengan halwa, manisan. Seperti manisan, apa-apalah yang bersifat manis yang belum disentuh api, kan, yang tak dimasak lagi. Dan kalau yang tu tak ada, barulah kepada halwa ataupun manisan yang telah dimasak, kan. Kuih-muih yang manis-manis kan, tu yang dah dimasak lah tu. Jadi ambil daripada ni lah, daripada kedua-dua hadis ni. Yang sebut pasal manisan tu sebab dikiaskan pada ni lah, yang dikiaskan pada rutab dan juga tamar. Jadi ada ulama yang katakan yang maksud daripada situ adalah benda yang manis, kan. Tapi cuma kita takdimkan apa yang telah dinaskan. Kita takdimkan apa yang telah dinaskan dulu. Yang dinaskan rutab, kan. Lepas tu tamar, lepas tu air, lepas tu gantilah apa yang ambil tempat apa yang ada sifat-sifat seperti rutab dan juga tamar. Dan dalam hadis ni tak ada diterangkan lah, hadis yang kita baca dalam Bulughul Maram ni tak diterangkan Nabi SAW semayang maghrib dulu ke Rasulullah semayang makan dulu. Tak dijelaskan dalam hadis Salman tu. Adakah Rasulullah solat dulu baru berbuka, ataupun berbuka dulu baru solat? Tapi dalam hadis Anas yang nak bacakan tadi, dalam tu jelas Rasulullah makan dulu. Beberapa biji rutab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat maghrib, kan. Ini tak ada masalah lah untuk kita makan dulu, kan. Cuma biasanya kadang-kadang berlaku bila buat makan tu setengah masjid dia makan ringan dulu, lepas tu solat, lepas solat makan berat, makan nasi. Sebab apa buat itu? Sebab terkadang bila buat makan nasi ni kadang jadi lewat, bawa kepada lewat solat maghrib. Tapi kalau masing-masing cepat, tak ada masalah, kan. Benda tu dalam 10 minit insya-Allah lah, kan, selesai sebenarnya. Tapi jadi banyak tu sebab kita himpunkan dengan berbagai-bagai jenis makanan pada waktu tu, kan. Ni nak makan, betul pada makan tu jadi malas dah. Nak rehat-rehat dulu apa semua, jadi akhirnya jadi lambat maghrib. Jadi sebagian sebagian masjid ataupun tempat ambil inisiatif, lah ni mayang dulu, kan, makan ringan dulu, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu lepas mayang tu barulah makan berat. Tengok keadaan lah, tengok keadaan buat macam mana yang sesuai.
Dan hadis Salman ni daripada hadis Salman ni kita dapat daripada hadis Salman ni adab-adab lah, kan. Adab-adab dalam berbuka, mana yang perlu kita perlu mana yang perlu kita dahulukan. Dan di sana adalah adab-adab yang lain. Contohnya kita berzikir dan juga berdoa dengan doa-doa dan zikir-zikir yang warid, kan. Sebelum kita berbuka, perbanyakkan doa sebelum berbuka tu, dan lain-lain lagi lah. Wallahu alam. Mungkin setakat tu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung hadis Abi Hurairah berkaitan dengan puasa wisal. Wallahu ta'ala a'lam. Ia nasrah kepada ni lah pengurusi majlis.